Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjan's TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you so much sebab sudi sampai ke channel aku, sudi klik dan sebagainya. Dan bagi mereka yang dah lama menanti video aku, here's another one for you. So, pada hari ini aku nak share dengan korang kisah-kisah manusia-manusia yang menjadi superhero selepas menerima kecelakaan ataupun aksiden. The moment bila diorang hadapi ataupun menempuhi pengalaman pahit ketika kemalangan ataupun aksiden tu, selepas mereka baik, mereka sembuh daripada benda ini, mereka terus dikurniakan dengan bakat semula jadi yang sangat-sangat hebat dan boleh diibaratkan seperti ada superpower. Jadi tanpa melengahkan masa, bagi mereka yang belum subscribe sekarang, klik the bell button for notification dan let's dive into the video. Yang pertama adalah kisah seorang budak yang bernama Orlando Saralee, berumur 10 tahun saja, guys. Dia ni adalah seorang budak yang normal, seorang budak yang biasa-biasa je, yang kurang bercakap dekat sekolah dan sebagainya. Dan satu hari tu dia pergilah bermain baseball dengan kawan-kawan dia, dan kejadian ini berlaku pada tahun 1979. Tengah ada shock main rounders, main baseball tu, kawan dia pun baling bola time dia nak pukul, nak batting tu lah. Dia pukul, miss, dan bola tu kena kat kepala dia dalam keadaan yang sangat-sangat laju, dan dia menghadapi concussion lah. Dan dia knock out. Dan apabila kawan-kawan dia pergi kat dia apa semua, dia tersedar lah macam biasa dan normal macam tu je. Dan apabila dia pergi hospital dan sebagainya, dan doktor kata memang tak ada apa-apa serius pun, nothing, just a normal concussion, memangnya tak serius, dan adalah sedikit lebam dekat kepala dia. Dan selepas beberapa minggu tu, dia menghadapi benda yang sangat-sangat teruk bagi seorang budak 10 tahun untuk hadapi, iaitu sakit perut, sakit badan. Dia boleh dikatakan sakit keseluruhan dia lah. Tapi yang paling major adalah sakit kepala. Dia punya kepala punya sakit tu, mula-mula sakit kepala tu macam biasa. Dia bagi tahu mak dia kata biasa dan sebagainya. Mak tak layan. Lepas tu mak dia kata dia ni macam tipu, dia tak nak pergi sekolah dan sebagainya lah. So dia cover, dia tahan je lah. Dia tahan sampai satu ketika tu sakit kepala dia tu sampai dia tak tahan, sampai dia terbaring. Untuk budak 10 tahun tahan sakit kepala tu memang sukar lah untuk budak macam tu buat. Dan benda ni berlanjutan selama beberapa minggu. Dan pada satu hari tu, suddenly semua sakit dia hilang. Sakit kepala yang dia rasa selama ni tak ada langsung sakit tu. Dan mak bapak dia ingat, dan dia ingat sekali pun macam bila dah tak ada sakit kepala tu, dah tak ada lah cerita-cerita yang pelik-pelik lagi. Tetapi itu hanya permulaan saja, guys. Dan selepas dia hilang sakit kepala tu, dia menghadapi satu benda yang dia sendiri tak boleh nak explain, di mana dia boleh ingat pelbagai benda dekat keliling dia secara detail dia. Benda-benda yang selama ni dia tak peduli, tetapi sekarang ni dia boleh ingat secara automatically. Seperti baju yang orang pakai lah, keadaan cuaca time tu lah, macam-macam. Every single small details dia boleh ingat, dia boleh remember. Segala apa yang orang cakap, segala apa yang dia dengar, segala apa yang dia nampak, semua dia tersemat kat otak dia, memang tak boleh keluar. Memang dia ingat secara clearnya. Dan tidak terhenti setakat itu saja. Budak ini, Orlando ni, dia boleh buat something yang dipanggil calendrical calculation. Calendrical calculation ni adalah di mana dia boleh tahu, dia boleh tentukan pada sesuatu tarikh itu akan jatuh pada hari apa, dan minggu ke berapa, bulan ke berapa, semua tu dia boleh calculate. Contohnya pada 31 Ogos tahun 1997 hari apa. Dia boleh tahu juga pada hari Rabu minggu kedua pada sekian-sekian ni adalah hari apa, tarikh dia bila, apa benda semua. Itulah yang dipanggil calendrical calculation. Dan benda ni semua boleh jadi setelah dia menghadapi concussion apabila bola baseball kena kepala dia. Seterusnya berlaku kepada seorang lelaki Italian yang pindah ke US pada tahun 1960-an. Nama lelaki ini adalah Franco Magnani. Jadi Franco Magnani datang daripada Italy untuk bekerja, untuk berhijrah, untuk mendapatkan sinar barulah dekat US. Dan apabila dia sampai dekat San Francisco, ada benda buruk berlaku kat dia, iaitu dia jatuh sakit yang sangat-sangat teruk, seperti flu dan sebagainya, demam panas, sehingga kan doktor tak tahu punca dia dan tak tahu apa penyakit yang dia hadapi. Yang boleh doktor diagnose adalah dia ada flu dan juga dia demam. Tetapi apa yang dia hadapi itu sangat-sangat teruk dan sangat-sangat serius. Jadi doktor tak tahu penyakit apa yang dia actually hadapi. Dia berada dalam keadaan kesakitan itu lebih daripada 3 minggu, guys. Dan setelah 3 minggu, dia menghadapi satu mimpi yang sangat-sangat jelas. Setiap hari dia akan bermimpi, dia akan mendapat visual benda-benda yang sangat-sangat jelas. Benda ni adalah benda yang terdapat dekat kampung dia dekat Italy. Rumah yang dia duduk, apa benda semua tu, dia dapat gambaran yang sangat jelas, sehingga benda ini mengganggu dia tau. Macam kita mimpi, bila kita mimpi lepas habis mimpi dah habis tu hilang lah kan. Tapi tidak bagi Franco Magnani ni. Apabila dia mimpi, benda tu sangat jelas, dan apabila dia bangun, visual yang dia nampak itu kekal jelas dekat dalam dia minda walaupun dia dah jaga tau. Dia sangat-sangat stres dan runsing, dan akhirnya apa yang dia cuba buat adalah dia lukis. Dia tak pernah ada kelas lukisan, dia tak pernah pandai melukis, dia tak pernah reti berseni ni. Dia tak tahan sangat sebab dia nak bagi tahu apa benda yang dia nampak tu, dia tak tahu caranya. Dan apa boleh yang dia buat adalah dengan cara melukis saja. Setiap lukisannya itu memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat jelas, nyata. Walaupun tempat tu dia tak pernah pergi pun masa kecil ataupun dah besar,
Dan apabila orang tengok lukisan dia tu, orang boleh nampak, orang boleh tahu, dia ni tempat yang aku kenal, aku pernah pergi tempat ni. Sedangkan dia sendiri tak pernah pergi tempat tu. Dengan hanya melukis sahaja, dia boleh menghilangkan visual-visual yang vivid dan jelas ini daripada minda dia, daripada dia punya bayangan. Kalau selagi dia tak lukis, lagi tu gambaran itu akan jelas terpahat dekat dia punya otak. Dan dia sangat benci benda tu sebab dia nak tidur pun tak boleh. Jadi apa dia buat? Dia kena lukis, guys. Dan dia adalah seorang pelukis yang sangat-sangat hebat. Dia ada galeri apa benda semua sekarang, dan dia tak boleh buat apa-apa selagi dia tak lukis. It's a blessing in disguise lah. Kalau kita tengok cerita-cerita pasal orang-orang yang dapat superpower kan, macam daripada kartun ke, daripada filem ke, macam-macam terjadi. Contohnya macam Barry Allen, The Flash, dia jadi superhero apabila dia kena bolt of lightning. Dia kena pancaran meta ketika ada eksperimen yang gagal lah semua tu kan, dan dia jadi meta human. Tetapi jarang sekali kita dengar superpower itu diperolehi selepas dipukul. Cerita seterusnya adalah seorang lelaki yang bernama Jason Paget. Pada tahun 2002, selepas dia balik daripada date dengan seorang perempuan ni, dia nak balik rumah, nak jalan. Dalam on the way nak jalan tu, kat jalan gelap, dekat lorong, dekat alley, dia kena mark dengan dua orang maga ni lah. Dan dia dipantai, dipukul sehingga kan dia teruk sangat, trauma satu badan, blunt trauma dan sebagainya memang. Dan kebolehan yang dia dapat ataupun benda yang dia terima ini adalah benda yang sangat-sangat pelik. Apa benda yang dia dapat adalah dia dapat visual, gambaran ini bergambaran yang dia tak dapat nak explain. Tetapi satu hari tu dia cakap lah kat kawan dia apa benda yang nampak. Dia nampak apabila cahaya hit sesuatu benda, contohnya cahaya tu dia terkena dekat kereta, sebuah kereta, okay? Dan setelah cahaya itu kena dekat kereta tu akan menghasilkan satu objek ataupun satu corak kat luar kereta tu. Dan benda ini berlaku di semua benda, dekat semua tempat. Benda ini berlarutan sehingga 3 tahun, sehinggalah dia decide untuk melukiskan benda ni dan cerita dekat orang apa benda yang dia nampak sebenarnya. Pada ketika dia start melukis inilah superpower dia dapat dikenal pasti, kerana dia tidak melukis objek-objek yang random tau, bentuk-bentuk corak yang random. Tetapi apa yang dia nampak, apa yang dia lukiskan itu adalah benda yang lebih daripada itu. Dia melukis fractal. Fractal tu kalau korang tak tahu adalah macam mathematician punya macam mana cakap, equation yang membentuk segala benda yang ada kat atas muka bumi ni. It's a complicated mathematical formula yang at the end of the day, setiap benda yang di atas muka bumi ini ingin membuat equation yang ingin kita concludekan dari segi matematiknya, memerlukan fractal ini. Ini kerana untuk mendapatkan fractal itu, seseorang mathematician itu kena solvekan the algorithm, kena solvekan the equation sehingga mereka boleh menentukan sesuatu benda itu. Tetapi untuk Jason ni, apa yang sangat istimewa adalah dia nampak fractal tu. Fractal untuk setiap objek, setiap benda kat atas muka bumi ini, dia nampak dan dia boleh lukis balik formula-formula yang build up, yang membuatkan sesebuah objek itu possible untuk wujud. Sejak pada itulah Jason ni start belajar matematik, benda yang dia tak benci gila sebelum ni. Dia start take up matematik dan sebagainya, sehingga kan dia ada tulis buku. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi cari nama Jason Paget ni, dan korang boleh tengok buku-buku yang dihasilkan tentang mathematician, tentang fractal yang aku cakapkan ini tadi. Cerita seterusnya adalah berkaitan dengan seorang lelaki muda, seorang anak budak lah senang cerita. Nama dia Jim Corolla. Benda ini berlaku pada tahun 1988 ketika dia mengalami car accident bersama family dia, bersama mak dia. Dalam kejadian accident ni, malang sekali mak dia meninggal dunia. Tetapi untuk Jim, dia terus hidup, tapi dalam keadaan koma. Dia koma selepas accident tu selama 6 minggu tau guys. Selama 6 minggu dia koma, dan bila dia bangun, dia banyak benda yang berubah. Personality dia berubah dan sebagainya lah. Macam dia bukan seorang Jim Corolla yang sebelum ni lah. Biasalah dah lah trauma, accident dan sebagainya, mak mati pula tu kan. Dia found something different yang ada kat dalam diri dia. Personality dia berubah dan cara dia pandang sesebuah benda itu semakin berubah, berlainan. Contohnya, selama ni dia benci gila math tau. Matematik memang dia tak suka langsung. Tetapi lepas dia baik, lepas dia pulih daripada physical punya trauma dan sebagainya tu, dia rasa macam dia nak tahu sangat pasal math. Dia nak solve sangat macam-macam benda. Tiba-tiba dia genius math. Dia pandai math, buat itu, buat ini, apa semua. Dia solve mystery, math mystery. Dia solve math problem. Dia masuk competition untuk mathematician ni apa semua, and he's excel at it. Dan pada umur 14 tahun ni, dia dah start buat advanced calculus yang hanya dibuat oleh orang dewasa dekat universiti yang orang ada PhD buat advanced calculus. Seterusnya adalah seorang lelaki yang bernama Tony Chicoria. Kemalangan yang berlaku kat atas diri dia memang sangat-sangat ekstrim. Dia terkena petih tau. Memang petih, bila orang kata petih tu memang sukar lah untuk orang fikir macam mana nak boleh terus hidup bila kena petih kan. Tetapi dia selamat. Cerita dia apabila satu hari tu dia drive kereta, dan dalam masa dia tengah drive tu memang hujan lebat gila. Dia berhentilah, dia terpaksa
terpaksa berhenti dan dia call mak dia dekat sebuah public phone tu lah. Dia call mak dia dan kemudian lepas dah call tu dia letak call apa sebagainya, dia jalan nak keluar, boom, petir hit dia public phone dan dengan dia sekali terkena panahan petir tu. Normally kalau lah kena macam apa yang Cik Korea ni kena, memang confirm mati, tetapi tidak bagi Cik Korea. Dia terus hidup dan terus macam tak ada apa-apa berlaku selepas dia kena panahan petir tu. Tetapi masa dia kena panahan petir tu, dia memang ada cerita lah, dia nampak pelik-pelik lah, dia meracau lah, dia terbang lah, dia melayang lah, semua benda-benda yang tak pernah dia rasa sebelum ni, tapi dia rasa benda tu sangat-sangat real. Dan lepas dia keluar hospital dan sebagainya tu, dia rasa macam normal. Dia macam normal, rasa macam tak ada apa-apa sakit dan sebagainya, kecuali dia ada satu urge, dia ada satu rasa macam dia nak sangat dengar piano, dia nak sangat dengar muzik-muzik yang ada berunsurkan piano, dia nak sangat. Selama ni dia memang tak suka muzik-muzik klasikal, dia tak suka muzik-muzik yang berunsurkan piano, dia tak suka. Tetapi sekarang tiba-tiba dia rasa urge nak dengar sangat benda-benda ni. Dan apabila dia dengar, okay, dia dah kumpul, wife dia dah bagi rekod-rekod yang berkaitan dengan classical music dan piano, semua dia dengar, dia rasa tak puas. Kenapa ni tak cukup ni? Sebab apa tahu? Dalam otak dia tu ada terngiang-ngiang melodi-melodi yang tak pernah dia dengar sebelum ni dan tak pernah dengar oleh CD, kaset-kaset yang dibagi oleh wife dia. So dia decided untuk pegang piano for the first time and dia boleh main piano, guys. Dan he actually wrote a piece, dia punya original song yang diberi nama The Lightning Sonata, kalau tak silap aku. He actually wrote it, compose it, record it, dan ya, korang boleh cari. Dan dia perform all over United States dekat konsert-konsert, classical concert ni semua tau, dekat classical theatre semua ni. Seterusnya adalah Ken Walter. Ken Walter ni sama juga, dia dapat superpower apabila dia accident dan dia snap dia punya tengkuk belakang ni, dan apabila dia start lumpur dan sebagainya benda tu, dia punya kesihatan memang tak baik lah. Dia start ada stroke dan kemudian dia ada heart attack dan sebagainya. Dan apabila dia kena stroke tu, dia pergilah operation, betulkan otak dia sedang tengah stroke apa semua tu kan. Dan actually kerana stroke tu, doktor beritahu actually dengan kerana stroke tu, dia triggered the creative side of Ken tau. Dan Ken start gambar-gambaran yang pelik-pelik dekat dalam dia punya mata, dekat dalam dia fikiran, dekat minda dia, pasal grafik, pasal design dan sebagainya, dia nampak. Dan dia start realisasikan benda-benda semua atas piece of paper dan digitalkan dia. Dan sekarang ni actually Ken adalah seorang artis dekat sebuah syarikat gaming yang terkemuka. Dan dia adalah seorang yang design pelbagai jenis game, record yang famous dan sebagainya. Dan dia actually bekerja untuk produce grafik-grafik yang kita main game sekarang ni semua dekat Electronic Arts ni. Respect kat Ken Walters. Dan yang terakhir adalah seorang lelaki yang bernama Tommy Hugh. Tommy Hugh ni adalah seorang yang boleh dikatakan seorang yang normal, yang happy, yang family man dan sebagainya. Satu hari tu dia ni diagnose dengan sakit dia panggil apa tu, aneurysm tau, something berkaitan dengan otak dan sebagainya lah, membuatkan saluran darah dekat otak dia pecah, meletup. Kerana inilah, bila dia operation dah baik semua, Tommy ni dia berubah dia punya style of living, dia berubah dia punya cara perwatakan, dia berubah daripada seorang happy pun dia seorang marah. Dan cara dia untuk melepaskan marah ni, dia kena buat benda-benda berseni, daripada melukis lah, buat sculpture lah, buat benda-benda. Janji dia melepaskan dia punya stres, janji dia buat benda-benda yang berkaitan dengan seni. Kalau dia tak buat, dia akan marah, jadi pemarah, jadi bengis dan sebagainya tau. End up dia terus kembali normal untuk terus tak menggelabah, marah-marah orang. Rumah dia penuh dengan benda-benda berseni, benda yang art semua ni. Dan sehingga sekarang ni, hari-hari dia kena buat untuk normal, untuk tidak marah. Dan dia ada galeri, dia ada start ada galeri, dan dia pun dia start jual dia punya barang-barang seni ni semua. Dan membuatkan dia ni adalah salah seorang yang ternama lah. Dahsyat betul. Macam mana orang yang tak suka seni dan sebagainya tiba-tiba boleh jadi satu sifat yang marah sebab tak buat seni. Itu adalah antara orang-orang yang ada kisah di mana ada kemalangan berlaku kat diri mereka dan mereka bertukar menjadi seorang yang ada superpower. Ada macam-macam kebolehan, kelebihan yang selama ni tak ada, dan tiba-tiba lepas accident dia unlock benda tu. Benda buruk berlaku kat diri mereka dan Allah actually memberikan something in return untuk compensate dengan apa yang mereka telah lalui. Jadi guys, kita kena ingat, apa yang berlaku kat atas diri kita tak semestinya benda tu hanya benda buruk yang kita lalui. Ada banyak lagi blessing yang disguise yang kita tak nampak, yang kemungkinannya ada kelebihannya untuk diri kita ataupun untuk orang lain sekeliling kita. Still again guys, share the video, like the video if you like it. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.